Assalamualaikum murid-murid, selamat tengah hari dan cikgu ucapkan sekali lagi selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Izzati hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, tak sama dengan semalam sebab hari ini kita akan tengok kemahiran yang lain. Baik, cikgu teruskan. Kita tengok video ini dulu, terlebih dahulu bersama-sama. Fokus ya. Temerloh 17 Oktober. Cut! Sekali lagi. Majlis Perasmian Penutup Anugerah Nilam. Cut! Sekali lagi. Nadi Ilmu Amalan Membaca. Cut! Peringkat Negeri Pahang Sekali lagi. telah berlangsung Cut! dengan jayanya. Cut! Cut! Sekali lagi. Cut! Sekali lagi. Temerloh 17 Oktober. Majlis Perasmian Penutup Anugerah Nilam, Nadi Ilmu Amalan Membaca, Peringkat Negeri Pahang telah berlangsung dengan jayanya di sini hari ini. Lihat. Sebutan yang betul dan intonasi yang tepat amat penting dalam menguasai kemahiran membaca. Mari kita belajar membaca perenggan dan petikan. Anak-anak murid dengar tak apa yang video ini sampaikan? Video ini cakap apa? Video ini beritahu kita apa? Kita perlulah ada membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai supaya kita dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik. Dengar? Jadi untuk itu cikgu nak ajar anak-anak hari ini kita buat apa? Kita buat Bahasa Melayu tahun 3 membaca petikan. Membaca petikan. Jadi hari ini cikgu minta anak-anak bersedialah dengan buku teks di sisi. Kalau tak ada, tak apa, tak ada masalah. Buka muka surat 14. Ingat ya, buku teks jilid 1, muka surat 14. Muka surat 14. Baik, seterusnya kita akan lihat hasil pembelajaran untuk hari ini. Cikgu akan bahagi kepada 3 perkara, standard kandungan, standard pembelajaran dan juga objektif pembelajaran. Pertama, standard kandungan, cikgu pilih 2.1 asas membaca dan memahami. Jadi murid perlu apa? Murid perlu membaca dan murid perlu faham. Baik, standard pembelajaran ialah 2.1.1 membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Membaca apa? Membaca petikan dan seterusnya. Objektif pembelajaran kita ada 2. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membaca petikan yang ditunjukkan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Ditunjukkan tu macam mana? Ditunjukkan tu sama ada murid-murid baca daripada buku teks atau murid-murid boleh juga baca melalui berdasarkan dokumen yang cikgu bagi, ataupun boleh juga nak baca daripada paparan video yang cikgu tengah terangkan ini. Tak kisah sebab bahannya sama sahaja. Baik, untuk objektif kedua, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat memahami petikan yang dibaca dengan menjawab sekurang-kurangnya 3 soalan pemahaman dengan betul. Baik, seterusnya cikgu bergerak kepada apa itu petikan. Maaf, terhalang pula. Apa itu petikan? Petikan ialah satu perkara ataupun satu perkara yang mana disebut sebagai karangan pendek. Jadi, kalau kita sebut karangan pendek ni maksudnya apa? Karangannya tidaklah melerik-lerik, tak panjang, isinya pun sangat padat tetapi isinya banyak tetapi padat. Macam tu. Maksudnya maklumat yang diberikan tu maklumat yang penting sahajalah. Itu merujuk kepada petikan ataupun karangan pendek. Seterusnya, petikan juga dianggap sebagai cabutan daripada sesuatu teks penulisan. Contohnya kalau murid-murid buka buku cerita. Dalam buku cerita kita ada karangan panjang ataupun buku contoh karangan kan. Dalam tu ada karangan panjang sangat-sangat. Tapi murid-murid rasa macam awak rasa nak ambil perenggan kedua je. Ataupun awak nak ambil beberapa potongan sahaja. Ataupun kalau buku cerita tu kita ada 2 muka surat kan. 2 muka surat. Awak nak ambil muka surat pertama je. Itu dipanggil sebagai petikan. Seterusnya, petikan biasanya ditemui dalam penulisan karangan, dalam penulisan jenis karangan, akhbar dan lain-lain. Macam cikgu cakap lah. Kalau anak-anak pernah tengok akhbar tu, surat khabar ataupun surat khabar. Ataupun buku karangan kakak-kakak ke, buku karangan abang awak ke, surat khabar ke, kita tengok.
Contoh kalau buku cerita lah paling senang. Kalau kita muka surat pertama, muka surat kedua, kalau kita nak ambil yang muka surat pertama itu dipanggil sebagai petikan. Kalau kita nak masuk muka surat dua tu dia jadi apa lah? Dia jadi buku cerita lah. Dia jadi buku cerita. Jadi petikan ni tak panjang. Petikan ni pendek sahaja. Sebab apa ni cikgu sebut? Karangan pendek. Seterusnya. Cikgu nak ajak mari membaca bersama cikgu. Kita tengok petikan ini, cikgu ambil daripada muka surat 14 dari buku teks. Daripada buku teks Bahasa Melayu jilid 1. Muka surat 14 ya. Baik, cikgu akan baca dan cikgu harap anak-anak di rumah pun turut membaca lah secara sendirian ataupun nak ikut cikgu pun tak ada masalah. Baik, kita mulakan dengan ayat pertama. Besut 14 Februari. Kilang batik Puan Hajah Puan Hajah Aminah telah mengadakan kem bestari untuk rumah anak yatim titian kasih. Kem ini diadakan di rumah rehat Seri Talang dan disertai oleh 30 orang anak yatim. Baik, kita tengok. Tengok pada perenggan pertama. Perenggan pertama ni dia kata apa? Kilang batik Puan Hajah Aminah ni dia mengadakan satu kem. Kem apa? Kem bestari dekat mana? Untuk apa? Untuk siapa? Untuk rumah anak yatim titian kasih seramai 30 orang anak yatim. Yang kedua, perenggan kedua pula. Menurut Puan Hajah Aminah, 54 tahun, kem ini bertujuan untuk membantu anak-anak yatim dalam proses pembelajaran. Aktiviti kem bestari ini dikendalikan oleh anggota keluarga beliau sendiri. Baik, Puan Hajah Aminah ni, pengusaha kilang batik ni dia kata apa? Kem ini dia nak buat untuk bantu anak-anak yatim. Tengok, nampak tak anak-anak yatim ni? Nampak tak? Anak-anak yatim. Dia nak bantu anak-anak yatim ini dalam proses pembelajaran. Jadi aktiviti kem bestari ini dikendalikan oleh anggota keluarga beliau sendiri. Maksudnya, Puan Hajah Aminah bawa suami dia ke, anak-anak dia ke, sama-sama nak tolong anak yatim tu. Seterusnya, kita tengok perenggan ketiga. Antara aktiviti yang diadakan ialah ceramah motivasi diri. Ceramah ini telah disampaikan oleh Puan Zainab, seorang kaunselor. Beliau ialah menantu Puan Hajah Aminah. Selain itu, aktiviti sukaneka, menjejak hutan dan meniti jambatan gantung dikendalikan oleh Encik Abdul Aziz, anak Puan Hajah Aminah. Kan cikgu dah sebut tadi, dia bawa siapa? Dia bawa suami dia, dia bawa menantu dia. Semualah untuk bantu siapa? Untuk bantu anak-anak yatim ini. Banyak aktiviti yang dilakukan. Apa tadi? Aktiviti sukaneka, ceramah motivasi, apa lagi? Menjejak hutan, meniti jambatan gantung dan banyak lagi. Seterusnya, perenggan terakhir, Puan Hajah Aminah amat gembira kerana program ini berjaya dilaksanakan. Kem bestari tersebut telah meninggalkan kenangan manis bagi Puan Hajah Aminah sekeluarga dan anak-anak yatim titian kasih. Baik, jadi dekat sini cikgu tak nak hurai banyak, cikgu cuma nak cakap. Puan Hajah Aminah ni gembira. Sebab apa? Sebab dia boleh tolong anak-anak yatim di taman, di titian kasih ni. Jadi dia gembira lah. Bila kita buat benda baik. Contoh, kalau kita buat benda baik, Allah suka. Macam tu juga, kalau kita buat baik, kita rasa bahagia. Betul? Macam kalau contoh di rumah. Buat baik, mak suruh buat apa? Contoh, mak panggil, Aini, boleh tak? Tolong basuh pinggan mak kejap. Aini terus tolong mak. Itu adalah satu perkara yang baik. Benda tu boleh membahagiakan siapa? Membahagiakan mak awak. Itu contoh. Menjadi baik ni sebenarnya tak rugi. Jadi baik ni memang tak rugi. Jadi cikgu nak teruskan kepada aktiviti. Sebab hari ni kita tak banyak. Kita tak banyak pun aktiviti hari ni. Sebab semalam cikgu dah bagi banyak dah. Jadi kita tengok aktiviti pertama. Aktiviti pertama cikgu nak setiap murid-murid cikgu dalam kelas 3 Anggerik baca petikan di bawah dengan intonasi yang sesuai. Cikgu tak ada masalah. Macam cikgu cakap tadi, nak tengok dalam slide cikgu, video cikgu ni pun tak ada masalah. Nak tengok dalam dokumen yang cikgu akan sertakan nanti pun tak ada masalah. Ataupun nak tengok dari buku teks pun tak ada masalah. Dengan syarat, murid-murid perlu hantar bukti bacaan murid-murid dengan intonasi dan
sebutan yang betul dan sesuai di WhatsApp. Perlu menghantar bukti rakaman bacaan murid melalui WhatsApp Cikgu Izzati. Untuk ataupun turn in di Google Classroom. Muat naik video tu dalam melalui Google Classroom. Tak ada masalah. Nak hantar video dekat WhatsApp Cikgu Izzati pun okey. Boleh. Nak muat naik di Google Classroom pun tidak menjadi masalah. Dengan syarat wajib hantar video rakaman awak membaca petikan ini. Boleh? Ya, cikgu tahu anak-anak murid cikgu boleh. Anak murid cikgu semua bijak. Okay, anak-anak murid cikgu semua bijak, semua pandai, semua rajin. Baca sikit ni boleh, mesti boleh. Boleh, cikgu tak nak berlengah, kita teruskan kepada aktiviti kedua. Aktiviti kedua pun tak susah. Kita akan buat soalan uji kefahaman. Cikgu ada nota sikit di sini. Cikgu tulis di sini, sila jawab soalan ini melalui Google Form. Pautan akan diberi melalui info WhatsApp dan Google Classroom. Seperti biasa, cikgu akan muatkan arahan soalan dan juga arahan untuk kelas pada hari ini di tapak WhatsApp ataupun di tapak Google Classroom lah. Tak kisah murid-murid nak akses yang mana-mana, tak ada masalah. Baik, kita nak tengok, kita akan bincang. Kita akan bincang sama-sama. Kita akan bincang sama-sama soalan pemahaman ni sebelum murid jawab. Okay, cikgu akan bagi dalam bentuk Google Form lah. Jadi anak murid perlu type ataupun guna telefon pintar sahaja untuk menjawab jawapan. Jadi kita tengok dulu. Baik, murid-murid, kita tengok kepada soalan pertama, soalan pemahaman. Soalan pertama, di manakah kem bestari ini diadakan? Baik, kita berbalik kepada petikan tadi. Kita rujuk balik ke petikan tadi. Kita baca. Kem batik pula. Kem ini diadakan di Rumah Rehat Seri Talang. Kem ini diadakan di Rumah Rehat Seri Talang. Bagus. Jadi ini jawapan untuk nombor 1. Yang kedua, berapakah bilangan anak yatim dari Rumah Anak Yatim Titian Kasih? Cuba tengok kat sini, dekat perenggan pertama. Berapa orang yang agak-agaknya yang bilangan anak yatim dari Rumah Anak Yatim Titian Kasih ni? Ada yang tahu tak? Kita baca satu-satu. Kilang Batik Puan Hajah Aminah telah mengadakan kem bestari untuk Rumah Anak Yatim Titian Kasih. Kem ini diadakan di Rumah Rehat Seri Talang dan disertai oleh 30 orang anak yatim. Cikgu sebut apa? Betul, 30 orang anak yatim. Dijawab, bilangan anak yatim dari Rumah Anak Yatim Titian Kasih ialah seramai 30 orang anak yatim. Cikgu akan ucapkan tahniah, setinggi-tinggi tahniah lah kepada murid-murid yang berjaya bagi jawapan seperti mana cikgu tengah cakap dalam video ni. Kita akan bergerak pula kepada soalan ketiga. Apakah tujuan kem bestari diadakan? Kita tengok pula mana perkataan tujuan dalam petikan ni. Cari. Jumpa. Kem ini bertujuan untuk membantu anak-anak yatim dalam proses pembelajaran. Bukan garis. Tengok, inilah jawapan dia. Bertujuan untuk membantu anak-anak yatim dalam proses pembelajaran. Jadi jawablah sini. Jawab. Tujuan kem bestari diadakan bertujuan untuk membantu anak-anak yatim dalam proses pembelajaran. Dah dapat markah. Soalan keempat, selain aktiviti ceramah, apakah aktiviti lain yang diadakan semasa kem bestari berlangsung? Dikata apa tadi? Selain aktiviti ceramah, apakah aktiviti lain? Kita tengok kepada petikan kedua. Maafkan cikgu, perenggan kedua. Kita tengok. Aktiviti. Nampak? Ceramah motivasi diri. Potong ceramah motivasi diri. Bukan? Dia tak nak. Dia kata selain aktiviti ceramah. Baik, kita tengok. Seterusnya, baca lagi. Baca. Dia tulis, beliau ialah menantu Puan Hajah Aminah. Tak sampai. Bukan, itu bukan jawapan. Selain itu, aktiviti sukaneka, menjejak hutan dan meniti jambatan gantung
dikendalikan oleh Encik Abdul Aziz, anak Puan Hajah Aminah. Berapa cikgu sebut aktiviti tadi? Betul, 3 aktiviti, iaitu aktiviti sukaneka, kedua, aktiviti menjejak hutan, ketiga, meniti jambatan gantung. Betul, bagus anak-anak, fokus dengan cikgu, dengan pengajaran cikgu. Baik, untuk soalan terakhir, senang je ni. Kita nak habis dah aktiviti, tak banyak dah. Soalan kelima, di dalam perenggan akhir, mengapakah Puan Hajah Aminah berasa gembira? Cikgu dah sebut dah kat sini, perenggan akhir. Perenggan akhir, mengapakah Puan Hajah Aminah berasa gembira? Dalam perenggan akhir, Puan Hajah rasa gembira. Kenapa ya? Mari kita tengok. Perenggan terakhir. Mana perenggan terakhir? Ini perenggan terakhir bermula dengan Puan Hajah Aminah. Kita baca. Puan Hajah Aminah amat gembira. Kita tengok dia dah tulis dah gembira. Kerana program ini berjaya dilaksanakan. Itu sahaja. Itu je jawapan anak-anak. Ataupun kalau anak-anak nak jawab lagi banyak boleh. Berjaya dilaksanakan. Dan kem tersebut telah meninggalkan kenangan manis bagi Puan Aminah, sekeluarga dan anak-anak yatim. Tiang kasih tak ada masalah. Baik, dua-dua jawapan tu betul. Jadi cikgu dah bincang dah jawapan soalan ni. Cikgu dah bagi jawapan dekat murid-murid. Cikgu minta sangat-sangat untuk murid-murid buat. Buat. Kenapa cikgu minta buat? Sebab cikgu pegang pada slogan ini. Rajin belajar, kita berjaya. Rajin belajar, kita berjaya. Baik, cikgu ucapkan selamat maju jaya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana sudi untuk hadir kelas bersama cikgu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.